Hai, Assalamualaikum. Hello guys. Okey, ni tadi pagi apa ni? Teacher Yati minta buatkan ni selamat bersara. Doodles kan. Selamat bersara ni. Dah siap. Esok nak bagi kat cikgu. So, kita potong dia sebabnya senang nak apa? Nak bawa esok. Ada budak kecil tu tengah mengira apa entah. Ada apa sambil-sambil buat ni kan. Nak ceritalah sikit. Adalah apa ni member Fai daripada grup kenalan daripada Facebook. Dia WhatsApp tanya macam mana ya nak apa ni buat lettering tu bagus, low floral tu bagus. Dia tak ada shortcut sebenarnya. Daripada pengalaman sendiri memang kena kerja kuat. Kerja kuat tu maksudnya kena struggle buat latihan. Yang pertama kena minat. Tu yang penting. Bila kita minat, kita akan buat tu dengan sepenuh hati kita. Cik Rebut sendiri sampai ke tahap ni walaupun masih setahun jagung, tak pakar lagi, masih lagi belajar, masih lagi banyak benda yang nak kena explore. Daripada permulaan perjalanan daripada terjebak doodles last year. Okay, sebab apa ni ajar anak buat kerja sekolah. Lepas tu terjebak dengan doodles. Kemudian sendiri belajar explore pula melalui IG, tengok lettering daripada apa ni Mak Saleh, daripada orang Korea, orang Jepun, daripada orang apa negara apa ya, lupa sikit, jenis-jenis Arab tu pun lettering diorang cantik sebenarnya. Suka tengok. Lepas tu kita buat, tak jadi, esok kita cuba lagi. Walaupun tak secantik macam pakar kita buat, at least kita cuba sehabis baik. Itulah kisah rintitan daripada perjalanan art ni. Lepas tu bila lettering tu belajar sendiri. Bila terjebak dengan loose floral ni, start daripada sebelum raya haji hari tu. Sebab gugur. Bila gugur tu mengalami fasa kemurungan dalam 2 minggu selepas keguguran. Banyak termenung, banyak menangis. Dia jadi macam nak depression. Kalau dibiarkan lagi mungkin akan jadi meroyan. Asyik menangis, termenung, anak dah tak peduli. Budak apa ni Supiah dengan Ramadan memang tak cara dah. Duduk dalam bahayal dengan dunia sendiri. Jadi dulu kalau cerita pasal orang lain keguguran, kita buat macam tak pok je. Bila diri sendiri kena, benda tu bukan sebarangan juga sebenarnya. So pada apa ni suami-suami kat luar sana, jika ada nampak isteri kemurungan, bolehlah cari solution untuk supaya sibukkan isteri-isteri anda dengan perkara-perkara yang membuatkan dia jadi terapi. So suami kata, daripada awak nangis, baik awak melukis. Start daripada situ, yang melukis loose floral sampai berjaga malam dengan berbarut, bertungku, duduk atas kerusi melukis loose floral. Jadi sampai kena marah jugalah dengan mak sebabnya stay out sampai 2-3 pagi. Sebab yelah dah balik kan buat kerja kan. Permulaan terjebak dengan loose floral tu memang rasa macam susah. Sebab kita set dalam kepala, kita belajar dulu masa sekolah menengah, apa ni guna poster color bancuh tu, warna dia mesti terang-terang. Lepas tu bila kita tak ada teknik yang betul kan. Kita belajar kat sekolah tu kita rasa macam susah. Tapi sebenarnya art ni dia terapi. Sangat best kalau kita guna alatan yang betul, teknik yang betul. Sebenarnya bila kita guna alatan yang salah, teknik yang salah tu yang dia rasa macam susah.
Permulaan memanglah susah, tak ada benda yang kerja yang senang sebenarnya, tapi bila kita mula menguasai, insya-Allah semua tu akan jadi mudah. Ramadan tutup sikit saya. Dia tutup. Tengok buat. Tutup dulu. Okey. Itulah cerita dia permulaannya. Kalau Doodles ni sebab ajar. Sebelum ni dah ada cerita kan pasal terjebak Doodles ni sebab Superminds punya buku kan. Alhamdulillah. Buku Superminds tu bila dibawa kepada PPD Maran, Tuan Haji Ahmad Nahran, dia cakap bagus you punya apa lukisan daripada Superman ni. So Tuan Haji syorkan lukisan Superman tu you terapkan juga masa dalam model dalam silibus you mengajar nanti maksudnya. So Tuan Haji memang sukalah dengan lukisan daripada Superman tu. So far Superman tu banyak monster sebenarnya, comel-comel. Lepas tu bagusnya Superminds tu kita boleh belajar bahasa Inggeris untuk ayat-ayat basic. Memang best. Dia punya ayat tu simple tapi mudah faham. Baguslah buku Superminds tu. So siapa-siapa yang ada anak darjah 1 dengan darjah 2 bolehlah sama-sama belajar. Sibuk budak kecil ni ya. Lepas tu apa lagi nak cerita pasal lettering. Memang belajar sendiri, buat sendiri, tengok tiru-tiru je buat sampailah tapi tak semua kaligrafi yang saya pandai. Memang masih lemah sebenarnya, memerlukan banyak sangat latihan. Sebab saya belajar sendiri, buat explore sendiri, masih banyaklah kelemahan dia kan. Sebenarnya benda-benda macam ni perlu guru sebenarnya. Bila kita ada guru akan bagi tips macam mana nak memudahkan, macam mana nak mengajar teknik, macam mana penggunaan yang betul sebenarnya. Bagus kalau kita ada guru. Daripada saya buat explore banyak yang membazir jugalah sebab kita tak tahu kan. Itulah daripada pengalaman diri sendiri. Tapi seronok sebenarnya bila explore dah terjebak dalam bidang ni. Tak tersengaja terjebak dalam fotografi sebab kita suka kan benda seni ni. Nak shoot gambar tu pun perlu teknik yang betul. Kena tengok angle, kena adjust dia punya grid untuk kita set up sebelum shoot. Sebenarnya dalam Facebook banyak juga membantu sebabnya ada rakan-rakan yang lagi arif, kita boleh bertanya kepada mereka. Perjalanan jadi nak ceritalah macam mana terjebak dengan workshop ni. Okey, dengan workshop ni satu pagi tu tak pergi berniaga. Hari tu hari apa ya, tak ingat hari apa. Pergi ke sekolah pasti, cakap dengan Cikgu Izan, kata boleh tak saya nak buat workshop untuk anak-anak sekolah pasti apa semua. Discuss. Cikgu Izan kata okey, tapi lepas diorang exam. Alhamdulillah berita tu disambut dengan suka lagi, happy lah kan. Lepas tu terus start motor, lepas pergi sekolah pasti terus start motor merempit pergi sekolah menengah. Terus ke pejabat. Bila ke pejabat tu staff di situ tanya nak jumpa siapa. Saya kata kalau kita sakit jumpa doktor, kalau kita nak belajar jumpa cikgu, betul tak? Dia gelak. Lepas tu saya kata tak, saya datang sini tujuan saya nak jumpa cikgu bahasa Inggeris kat sini. Boleh tahu cikgu bahasa Inggeris kat sini ada berapa orang. So staff tu beritahulah sekian adalah seorang teacher tu. So prefer perempuan lah kan, sebab nak belajar ni takut kalau lelaki kan takut jadi fitnah ke apa pula. So dia kata ada seorang teacher kat sini, nama sekian-sekian lah dia beritahu kan. So boleh tak saya nak jumpa dengan teacher tu. So dia kata teacher sekarang
ada kelas, puan tunggulah sampailah teacher tu datang. Bila teacher tu datang, teacher tu terkejut. Mungkin maybe tengok kepada reaksi muka, teacher tu muda daripada Cik Gebok. Teacher tu pula yang menggigil, takut sampai Cik Gebok pegang tangan dia, sejuk. Dia kata end up dan last tu Cik Gebok ceritalah Hajat datang sekolah nak belajar bahasa Inggeris sekian. Lepas tu dia cakap, minta maaf lah ya puan. Dia kata, saya ni bukan tak nak ngajar, bukan pasal payment. Sebabnya tahun ni budak saya punya tanggungjawab untuk budak SPM. Budak SPM tak lepas lagi. Dia kata macam tu. Dia tolak cara baik lah kan, memahami. Sebab dia kata sumber pendapatan saya dengan sekolah. Jadi dia cakap, buat masa ni saya terpaksa lah tolak sebab nak fokus pada budak-budak SPM. Lepas tu dia sendiri pun ada masalah juga sebab every weekend dia akan balik kampung sebab dia PJJ dengan suami. So banyak kekangan lah daripada teacher tersebut. Jadi Cik Gebok faham. Cik Gebok kata tak apa, tak ada masalah. In case kalau ada rezeki, tak ke mana. Lepas tu dia kata macam ni lah puan. Dia kata, why not puan terus pergi sekolah kebangsaan. Dia kata macam tu. So Cik Gebok pun kata tak apa, tak ada masalah. Dia kata kami daripada cikgu-cikgu ni keluar daripada maktab yang sama level je. Dia kata even sekolah menengah ke sekolah rendahnya sama juga. Dia cakap macam tu kan. So start motor balik sebenarnya. Macam nak kata kecewa sangat tu tak lah, tapi macam okey tak apalah, mungkin tak ada rezeki kot dengan cikgu ni. Dan bikin dengan cikgu lelaki kan masalah pula cakap kan. Okay, tak apalah, balik. Dah start motor tu, dah nak balik dah. Dah nak corner masuk dalam rumah. Daripada aku corner masuk rumah, baik aku terus pergi sekolah. Gamble je pergi. Sampai kat pintu pagar sekolah rendah, telefon teacher Yati. Sebab teacher Yati kebetulan hari tu ada pergi rombongan sekali dengan anak. Lepas tu anak teacher Yati pun satu kelas dengan Ramadan. So terus call sebab nombor teacher Yati ada dalam group. Call, hello teacher kat mana, ada free tak, cakap macam tu kan. Dan saya baru masuk kelas dekat poin tu. Tak ada masalah, datang je lah masuk kelas 2 Al-Farabi. So terus jumpa guide, pakai motor, naik kelas, terus masuk. So teacher macam dia tanya lah kan, kenapa datang sekolah kan. Lepas tu cakap kat dia macam ni, teacher sebenarnya saya ada hajat ni. Hajat benda ni tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Tak ada, sebenarnya saya nak minta teacher ajar bahasa Inggeris macam tu. Dia macam pelik lah kan. Teacher kata kenapa, macam dia tak adalah tanya direct kan. Lepas tu tak ada macam ni sebenarnya teacher, saya ni terjebak dengan art. Mana dah tahu kakak datang kan. Kalau Allah panjangkan rezeki, panjangkan impian ni, mana dah tahu kakak datang ngajar budak-budak anak-anak Cina ke, memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. Lepas tu saya pun dah lama tak menggunakan bahasa Inggeris saya. Lepas tu saya kata ajar anak-anak juga. Kemudian kebetulan pula bila kita belajar dalam art ni, mostly barang-barang art dan pakar-pakar art ni banyaknya Mak Saleh, orang putih, antarabangsa. So banyak menggunakan language bahasa Inggeris. So daripada situ kebetulan pergi sekolah tu bawa barang-barang melukis, hasil-hasil doodle. So teacher tengok, bila teacher tengok bagus ni, banyak sangat. Teacher Yati ni memberi pendapat, berkongsi idea, mengeluarkan pendapat-pendapat dia yang sangat bernas. Lepas tu on the spot, okay kelas, masa dah nak balik 1 jam dalam kelas tu, anak bercerita dengan teacher Yati, dah ambil masa teacher Yati. Okay kelas, okay sekarang ni teacher Izzah nak ajar you all melukis. You all nak dengar, nak ikut, nak tengok tak? Menjerit-jerit budak ni punya suka. So bila budak ni dah suka tengok masa dalam kelas on the spot tu menggigil, ya Allah Tuhan saja yang tahu. Kita on the spot, tak blank kepala, nak lukis apa pun tak tahu. Tapi first tu lukis gambar apa lupa dah. Yang ingatnya lukis robot, lukis kertas,
hitam, satu lagi tu lukis apa tau, bunga ke apa macam tu lah. 3 ketul. Lepas daripada tu teacher kata, why not you buat workshop kat sekolah. Lepas tu saya kata kat teacher, dia jadi sendiri, accident, tapi benda tu jadi sendiri. Allah aturkan perjalanan accident tu dengan baik. Alhamdulillah jumpa guru besar, kemudian lepas tu discuss dengan guru besar, buat surat. Lepas tu edarkan pada mak ayah, anak-anak pun bagi sebabnya workshop kan perlukan duit buat starter pack apa semua. Alhamdulillah jadilah workshop. Kelas bahasa Inggeris yang kelakarnya nak belajar bahasa Inggeris sempatlah satu sesi je, satu slot saja, sebab teacher Yati kebetulan hujung tahun kan cikgu sibuk dengan hari anugerah, macam-macam program. Kesian ke teacher Yati, sibuk sampai tak nak duduk. Kesian tengok dia kulu kili. Jadi nak menyelit tu semikir. Kesian ke teacher Yati. Kita pun sibuk juga. Macam itulah. Kesimpulannya sekali tu je lah kelas bahasa Inggerisnya terhegeh-hegeh lah ni. Dalam masa yang sama belajar bahasa Inggeris, teacher Yati belajar doodles. Teacher kata seronok pula saya ngajar awak bahasa Inggeris. Saya dapat mendoodle sekali. Jadi give and take kan. Seronok lah perjalanan art ni. Sangat satu journey yang best. Satu pengalaman yang warna-warni macam satu box of crayons. So perjalanan yang warna-warni, seronok. Yang bestnya bila dah alhamdulillah di sekolah anak ni buat 2 kali slot, sebabnya ramai mendapat sambutan yang baik. Sampai kan kat luar mak parents budak-budak ni cakap bila lagi nak adakan kelas, sebab anak tak sempat nak bagi duit hari tu, macam tu kan. So insyaAllah kalau tak ada aparan, next week mungkin akan on lagi satu kelas. Bukan next week, hari Khamis ni insyaAllah. Sebabnya kesian mana yang tercecer tu, kesian kat diorang kan. Lepas tu sekarang ni bila pergi sekolah, budak-budak ni panggil teacher, saya dah doodles habis. Seronok, dia seronok. Tapi so far lah setakat ni, mana-mana anak-anak cikgu, teacher Azila pun cakap anak dia bila tengok lukisan sekarang ni anak dia banyak melukis. Dia kata okey lah, alhamdulillah ada perubahan positif lah. Jadi budak-budak pun boleh melukis. So, at least anak-anak bila kita terjebak dengan doodles ni, diorang suka melukis. So paling tidak pun taklah selalu main gadget. Kalau pergi kedai-kedai RM2, bolehlah cakap kat anak-anak, okey hari ni pergi kedai RM2, beli buku comel-comel, pen comel-comel, untuk kita doodle. Macam tu lah. Walaupun orang kata solusi lah untuk mengatasi masalah anak-anak gila gadget sekarang ni kan. So boleh tengok juga gadget, tapi dimanfaatkan dengan suruh anak-anak tengok YouTube, tengok doodles ke art lain tu macam-macam lagi ada. Acrylics ada, watercolor ada, sketching pakai pensel pun ada, macam-macam teknik, macam-macam nama. Yang kita kadang tak pernah tengok. Yang seronoknya ada yang guna telinga ada guna kaki. Terlalu meluas tau art ni. Sangat enjoy, sangat seronok. Dia tak ada batas, tak kira budak ke orang tua ke. Abah Cik Gebos ni umur dah 66 tahun pun still boleh melukis. Tak kalah yang budak-budak kita yang okey ni, yang masih cergah mata, masih tangan tak menggigil macam Tok Wen tu, InsyaAllah boleh melukis. Tak ada istilah tangan kecung, tak ada istilah tangan keras pun sebenarnya. Buat latihan, lama-lama dia akan jadi cantik. Strok lukisan tu bertambah smooth lah. Yang penting kita usaha, bekerja keras sebenarnya untuk melukis ni, untuk dapatkan ni.
So, tengok apa ni macam pelukis-pelukis Jepun, pelukis-pelukis daripada luar negara yang amateur, yang dah pakar kan. Dia orang dah terjebak di kadang tu daripada umur 4 tahun. Yelah, kalau dah sekarang umur 30, 40 memang dah jadi amateur lah, pejam mata dah boleh lukis. So, kita masih belum terlambat sebenarnya. Umur bukan penghalang untuk terjebak dalam art ni sebenarnya. Yang penting kita minat dan kita ada effort lah, maksudnya bersungguh-sungguh, positif. Satu lagi, untuk melukis ni kita kena positif. Istilah macam shock sendiri lah. Kita kena perasan lukisan kita, art kita, hasil kita tu cantik, lawa. Kita hargai lah. Lepas tu kadang melukis ni dia bergantung pada mood juga kan. So kalau mood okey, lukisan akan cantik. Kalau mood tak okey, better ambil bantal tidur. Jangan melukis. Itu yang terbaik sebenarnya. Okey, sambil-sambil main bebel-bebel ni, itu sajalah kisahnya. Ada masa nanti mungkin kita sambung lagi cerita pasal perjalanan doodle art, pasal art Cik Gebo ni. Okey, terima kasih pada yang sudi mendengar. Okey, itu saja. Nak habiskan yang ni sebab esok nak bagi dah. Okey, bye dah. Assalamualaikum.